Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benar tu Nanti rehat sebentar. Minum air dulu. Ada. Dah. Bau kuah, aku tengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala belaka. Jadi malam ni baru balik sebentar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Tok Singa. Bersama Tok Singa ada lagi ni. Kita dah dekat homestay. Beda kau Assalamualaikum dia masih selamat malam bebe. Bunyi suara ada ya? Tak ada sen dah. Tak ada sen dah kau Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bebe ya. Tak ada lagi ya. Gelombang ada lagi. Semoga semuanya diberi Allah SWT. Kau mana bebe? Agak mana tu? Pendapat tu lah. Berkaitan dengan rawat tadi lah. Lebih kurang tu terangkanlah lagu mana penyakit-penyakit ni tak. Dia nak kata penyakit ni kalau nak sembuh terus tak boleh. Tak. Dia ada susunan. Dia ada susunan dia tak. Apa tu nak rakyat ke apa tu? Lebih kurang. Oh tu panas sikit tu ya Allah ni. Pakai ngacing tu. Macam mana beli kajian bebe? Okey, kita bersama Tok Singa sepatah dua kata. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah. Okey, saya pun letih sebenarnya. Penat tu. Semua perkara letih lah. Letih. Sihir agak kuat. Ya. Okey, bukan dia macam nilah. Kita dah usaha yang habis baik lah. Kita dah buat yang terbaik. Sedaya upaya kita. Jadi macam ni lah. Kita harap dan kita pun dah beritahu pada Kak Ji tadi. Ya. Lepas ni Kak Ji kena buat rawatan susulan lah. Maknanya rawatan susulan ni Kak Ji kena cari well lah. Saya tu. Sebab well lah pada dekat sini. Jadi maknanya Kak Ji kena pergi tempat well buat rawatan susulan kat rumah tu. Sebab untuk pulihkan balik InsyaAllah. Okey, sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu dalam bab sihir ni dia ada dua lah. Pertama sekali, sihir itu memang berlaku, tetapi yang kedua ni adalah dari segi emosi dan jiwa dia sendiri. Okey. Jadi apabila rawatan hanya ditumpukan untuk mengeluarkan sihir tetapi tidak ada rawatan untuk memulihkan jiwa dan emosi, maka ini tidak akan tamat. Tidak akan tamat. Maknanya walaupun dia akan berubat dengan mana-mana ustaz, mana-mana tok guru, tok alim, mana kau, walaupun hatta sekali malaikat sekalipun turun lah, saya beritahu, benda ni tak akan sembuh selagi diri sendiri tidak mahu berubah daripada keadaan asal. Maknanya kita kena lawan. Maknanya diri kita sendiri. Perawat ni hanya 30% untuk membantu lah ni. Bukan menyembuhkan 100% Allah. Dalam untuk orang kata dalam proses menyembuhkan ni, asbabnya perawat hanyalah 30%. Jadi 70% ni adalah diri sendiri. Walaupun kadang-kadang iblis ni dia pandai. Saya nak terang kepada semua, iblis ni dia pandai. Apabila kita berubat, dia akan mari satu benda, bisikkan nama dia. Bisikan ni dia akan bisik seolah-olah benda tu ada, padahal benda tu tak ada. Jadi dia hanya bisikkan dalam telinga ni, dia suruh kita jadi balik serupa tu. Jadi benda ni akan berulang-ulang, maka tidak akan sembuh lah. Melainkan diri sendiri kena berubah, kena keluar daripada situasi ni. Maknanya keluar kena berubah. Jangan memikir sangat benda ni. Dan yang penting tu kena buat rawatan susulan. Rawatan susulan ni amat perlu. Rawatan susulan tu macam saya dulu tu. Saya sakit lama. Begitu juga tu. Kena hari ni berubat. Lepas tu saya jadi balik. Lepas tu pergi jumpa ustaz. Lepas tu saya jadi balik. Lagu tu lah. Minum air pihak apa. InsyaAllah lah. Tak apa lah. Jadi macam itulah saya beritahu dalam proses rawatan ni, bukan sekali rawatan boleh sembuh. Apa pun kita dah usaha yang terbaik mungkin. Kita tengok tadi dalam live tadi pun sampai muntah darah, akan keluar rambut. Jadi benda ni
tidak bukan hanya lakonan, benda ni berlaku. Benda betul, dan kami pun letih sebenarnya. Mic apa ni? Nak rasa bunyi pula. Apa kecik bunyi lah, cuba kau live bunyi tersen. Bunyi tersen. Game molek. Ada gangguan ni. Ada molek. Cuba saya tutup dulu. Tutup dulu buka balik. Balik. Tak boleh tutup kan. Tak boleh. Ganggu Ya. Ada tulisan ni. Dah. Cabut Desing. Bunyi gege. Ada. Tak boleh. Ya. Ada. Buka telefon demo tu. Wah, cabut. Dah. Buka telefon. Bunyi gun ni kipas je lagu apa. Tengok. Bunyi gun main jeng apa ni? Kuana lah tutup tadi. Tak boleh bising. Ya, boleh kejap. Clear dah white masih. Okey cung. Baik dah. Dia gotu hanya lagu bunyi. Dia takak masuk balik ni. Beres. Ya insya-Allah. Okey, ke mana tu? Tak sekirah sikit-sikit tu. Lebih kurang 42. Dia takak masuk bunyi kipas dengan lagu dia jadi geger sikit. Tak. Sama dia ni dia takak sangat jauh ni. Oh. Dia ke mana tu lebih kurang? Okey, jadi itulah daripada saya, perlulah rawatan susulan. Dan juga rawatan masuk ni. Rawatan susulan dan juga rawatan rohani dan jiwa lah. Maknanya jiwa emosi dia. Kena ubat belakang lah. Kalau tidak, takkan sudah lah. Sebenarnya sakit ni memanglah teruk lah bagi saya dalam kategori. Mula masuk. Terus muntah keluar darah tu. Dia masuk dalam rumah ni muntah darah lah. Dia langkah pintu tu, keluar darah macam air tu, tubik. Dua-dua tu muntah darah tu. Tubik rambut ke apa. Bawa dah lagak je nama ke apa. Nak gaji tak balik lepas tengok 30 minit. Dia balik moya babak. Pendapat tu macam mana tu? Itulah pendapat saya, memang kena buat rawatan susulan lah. Ya. Mana ada sebab benda ni kalau nak ubat nak sembuh terus tu. Saya rasa tak ada macam tu. Tak ada. Sebab saya pun pernah sakit. Saya pun 11 tahun tu sakit. Susulan 11 tahun. Alhamdulillah. Dia bergantunglah pada diri sendiri. Dan juga tu dah saya kata kan, benda ni kita kena memaafkan siapa yang buat. Dia banyaklah benda ni nak bercakap. Kan dia bukan sekaligus. Macam kita pergi hospital lah. Macam saya pergi hospital. Benda ni benteng diri. Benteng diri sendiri. Maknanya macam kita pergi hospital, kita buat rawatan di hospital. Adakah sekali saja kita buat rawatan di hospital dah cukup? Tak. Sama lah seperti rawatan sihir ni. Tidak boleh sekali pergi buat nak sembuh. Tak ada. Maknanya kena datang berulang kali untuk menyembuhkan dan untuk kuatkan jiwa dia. Datang banyak kali untuk merawat dalaman, luaran. Lepas tu cakap lah. Kekuatan dalam minda kita, jiwa kita. Dan juga macam weh kata tadi. Kita kena buat rawatan menggunakan air nyung. Dia untuk pulihkan dalaman. Dia macam ni. Pengalaman saya lah. Saya pernah merawat orang kena santau ni. Bunyi pula. Nak muntah darah. Saya pakai buah nyo tu. Buah kelapa 7 hari bakar terlalu gas.
Bagi dia gelegok tu, letak garam sikit, kunyit. Lepas tu baca-baca buat minum. Untuk menawar sihir daripada santau. Macam tu. Gelegak. Sampai air tu gelegak. Kita cakap luar lah. Kena pondok, pindah rumah. Jadi pulak tu. Anak. Iya ya. Lebih kurang nak sampai ke mana? Macam mana? Ya, apa yang tu nak sampaikan sekarang? Sikit-sikit lah. Ni ada orang apa tu ni? Alat gapo? Jadi Anak Kak Ji jadi balik. Ya memanglah anak Kak Ji jadi balik. Sebab tu saya kata benda ni takkan beres sekaligus. Dia kena buat rawatan susulan demi susulan. Dia nyakit ni gini. Nak buat bak nak sihat lalu memang tak ada lah. Cuma orang sakit lama berlaku. Ramai orang sakit dalam manusia ni dia buat bak esok sakit pula. Dia buat bak. Tapi ada nak sihat kena betul diri. Dia juga kena buat gapo Allah suruh. Hati kena kuat amalan lah. Amalan, hati kena bersih, sabar. Beriman kepada Allah dan bertaubat. Dan juga untuk buat rawatan susulan untuk membuang segala benda-benda yang ada dalam badan. Sebab tu bagi saya tu sihir ni tu, santau ni dia makan organ dalam tu. Jantung, lipo, pinggan mesti rosak kalau lama-lama kita tak ubat. Tapi kalau ke hospital tak ada penyakit. Tapi muntah keluar lagi. Santau ni tu dia kena ubat tu, kena buat air. Nawa cara dia untuk melambai. Saya nak cerita sikit lah pengalaman lah. Saya bisa berubat di Singapura. Ada satu pesakit ni Singapura lah. Saya pergi Singapura sebelum PKP lah. Kita pergi buat di Singapura. Maknanya masa dia datang tu, bila kita scan, kita nampak dalaman dia dah rosak. Maknanya di bahagian kerongkong ni, bahagian kerongkong dia ni ada luka. Tapi dia kata saya baru buat sahaja untuk ni. Dia tunjuk result, dia kata tak ada apa. Dia kata beres belakang. Saya kata tak apa. Lepas buat rawatan ni, pergi check pula. Buat scan pula. Nak ditakdirkan, lepas je buat rawatan, dia muntah. Esok tu dia pergi scan memang ada luka banyak. Luka banyak dari start dari sini sampai sini. Doktor terkejut. Doktor kata kenapa semalam kita check semua beres. Maknanya betul. Sebenarnya rawatan doktor yang ada yang digunakan scan ni, ini semua gelombang. Mana gelombang ni jin juga bermain dengan gelombang. Jin juga bermain dengan gelombang. Dia tutup. Tak nampak scan, tak nampak. Tapi bila kita buat rawatan, benda tu dah keluar, ada luka-luka. Tahu. Nak buat nak. Apa emak ni? Bila wah? Heran. Minta maaf lah. Sironik. Okey. Nak beli mahal, beli RM1,000 lebih. Okey, saya cerita baliklah tadi. Saya kata pengalaman saya berubat di Singapura sebelum PKP ni. Okey. Ada satu pesakit ni datang, dia berawat. Lepas tu bila kita scan dia, saya kata dalam badan dia ni ada luka lah dari kerongkong dia sampai ke perut ni. Dia sampai ke sini lah. Jadi saya kata dia ada luka. Dia kata tak ada. Dia tunjuk result sebab dia baru buat test. Dia baru buat test scan. Doktor kata beres belakang. Sebab dia rasa macam gastrik. Tapi saya kata tak apa, kita buat rawatan dulu. Bukan kata saya pandai tak. Kita buat rawatan. Lepas kita buat rawatan habis dia muntah. Esok tu dia pergi check sekali lagi, dia buat scan sekali lagi. Memang doktor sendiri terkejut bahawasanya penuh luka dari sini sampai ke perut. Maknanya gelombang ni ada kaitan dia dengan jin. Sebab jin juga gelombang, benda yang kita tidak nampak. Benda tidak nampak. Jin ni dia ada haba, dia ada gelombang dia sendiri. Jadi begitu juga kadang-kadang dengan rawatan dengan hospital ni tak nampak. Tak dapat dikesan. Bila tak dapat dikesan ni, perlulah pesakit-pesakit datang untuk membuat rawatan tradisional, rawatan Islam ni. Betul-betul. Di Pulau Pinang sendiri pun ada pakar doktor sendiri yang datang membuat rawatan Islam sebab dia pun mengalami sihir. Jadi kita nak kata percaya tak percaya, wallahu alam lah, sihir ni bukan teknologi baru ni. Teknologi ni dah lama dah rawatan sihir ni. Hatta kalau kita mengaji dalam bab Nabi Sulaiman AS, bagaimana Nabi Sulaiman tanam kitab-kitab sihir
di bawah Baitul Maqdis hari ni. Sebab itulah Israel hari ni mereka nak Baitul Maqdis hari ni. Sebab apa? Mereka nak korek dalaman untuk dapatkan balik kitab-kitab sihir ni untuk menyesatkan manusia. Jadi kita ni sebagai umat Islam, kita kena yakinlah dengan rawatan Islam, rawatan tradisional ni kita kena yakin sungguh. Dan jangan kita kata benda ni buang, orang kata benda ni berlakon. Tidak sama sekali. Macam kita tengok Kak Ji lah, keluarga Kak Ji tadi sampai ada melibatkan kematian, ada yang melibatkan sampai kena tebuk anak dia tadi tu, rosak dalaman, ada yang muntah darah, ada yang mengeluarkan rambut. Benda ni memang nak bercakap dengan orang mungkin orang tak percaya, tapi bila dia kena dia tahulah kesakitan. Kita tengok depan mata orang. Ya. Ada gitulah. Setiap penyakit ni kita merawat nak sihat lalu dalam masa 24 jam memang payah. Tak dapat lah. Siapa-siapa ada sakit pun mesti tahu. Jadi kita minta lah Kak Ji, kita pun dah royak Kak Ji tadi. Kita dah bagi tahu Kak Ji tadi, Kak Ji, lepas habis rawatan ni, tolonglah datang ke pusat rawatan WER ni untuk membuat rawatan susulan. Kita ni sebagai pesakit, kita kena mencari. Jangan menunggu. Ini pesanan saya kepada semua. Kita sebagai pesakit, jangan menunggu tetapi perlu mencari. Cari ikhtiar. Mencari. Jangan jadi terbalik. Saya macam ni lah, saya bukan nak cakap belagak. Kadang-kadang orang suruh yang tu suruh ni, dok, mu sakit, mu carilah. Kalau mu tak cari, sebab tu ramai ustaz-ustaz yang tak mau buat tolong orang ni sebab apa? Bahaya. Bahaya weh. Benda ni boleh jadi fitnah pada kita balik weh. Jadi sebab tu saya kata orang yang perlu dia carilah. Hebat lagi ustaz-ustaz Rusdi pada kita ni, hebat lebih lagi. Tapi sebab apa Ustaz Rusdi tak mau ni? Sebab dia nak orang cari dia. Betul. Bila ada orang cari dia, makna ada kesungguhan. Kalau orang tag pun dia Ustaz Rusdi dia takkan turun. Tak turun. Saya tahu. Sebab apa? Dia takkan turun. Dia nak kita ni kesungguhan untuk merubah. Dia hanya bantu orang yang pergi rumah dia, cari dia. Bukan kita nak suruh cari saya, dok. Bukan nak suruh cari WER, dok. Carilah mana-mana tempat yang berdekatan, carilah ustaz yang betul. Kita ada di Selangor, ada Ustaz Idrus, Rawatan Al-Idrus, Ustaz Syafiq. Lepas tu di Pulau Pinang ada saya, ada lagi saya, tak apalah, apa tak yamai, tak apa. Hampa pergi cari Nozikir, Darul Syifa, banyak lagi pusat rawatan. Yang boleh. Tak apalah, try lah. Tak ada siapa hebat, tak ada siapa power, tak ada. Tak ada istilah siapa hebat, siapa power, tak ada. Itu saya beritahu. Kalau dia muntah keluar darah. Ngatuk benar, tak ngatuk tu. Saya tak ngatuk. Saya penat sikit je. Saya mengantuk. Pasal guna apa lagi? Dalaman. Dalaman ni banyak lajak ni. Jadi yang tu lah saya nak beritahu lah. Jadi ini sebagai satu pencerahan lah, pencerahan bagi semua orang faham. Saya bukan nak orang datang saya tak mahu lah. Banyak saya pun tak larat. Carilah ustaz-ustaz yang boleh, yang kita yakin. Tapi lah insya-Allah. Betul tu. Jadi memang cara perawat tu, mana-mana orang yang boleh perawat pun, dia buat tempat khas tu. Tempat khas untuk merawat. Sebab dia memang tak nak pergi mencari. Orang nak ubat kita, orang kena cari kita. Biasanya tu. Sebab tu pusat rawatan apa semua dia ada tempat dia. Dia mana pergi rumah dia. Saya dah bisa kena dah fitnah. Saya beritahu tuan-tuan saya bisa kena. Tuan-tuan bisa tahu lah kes ketuk-ketuk pintu di Sabak Bernam. Betul? Wearer tak masuk dalam orang kata orang minyak tu bukan. Metro lah, bagai-bagai macam-macam lah. Gangguan ketuk pintu ni. Jadi saya ambil inisiatif. Masa tu PKP. Saya ambil inisiatif, saya buat surat, saya pergi merawat. Adalah sahabat seorang dua di sana yang minta tu kita tolong merawat. Bukan satu tempat. Banyak kampung. Banyak kampung yang jadi. Jadi apabila kita pergi merawat sana, kita buat solat hajat, lepas tu kita pergi ke kampung-kampung. Akhirnya saya sendiri dipanggil polis, direport polis di atas saya, seolah-olah saya ni mengganggu tempat orang. Nampak tak efek dia? Sebab tu saya tak mau dah. Tugas perawat ni berat sebab. Saya tak mau dah. Bagi saya tak mau dah. Orang nak dia datang cari. Macam. Jadi yang ni saya tengok teruk, saya rasa kita nak bantulah.
Weh pun dia beritahu mari Datuk kita gabung. Saya marilah. Di ataskan sahabat saya panggil, saya marilah. InsyaAllah. Kita cubalah, kita cuba, bukan kita cuba nasib pemain judi, tidak. Tapi kita cuba membantu. Selebihnya kita letakkan dia balik kepada asal dia Allah SWT. Itu saja. Saya faham dalam beda perubatan menggunakan tenaga betul. Jadi kita sahabat-sahabat dah. Jadi kalau kita berobat, jin tu masih ada dalam badan, contohlah beres, lepas tu masuk balik. Bermakna kalau kita Islam ni, kita kena tahu sesuatu benda. Semua perawat-perawat maupun ustaz-ustaz ataupun apa saja berkaitan dengan rawatan ni, kita semua hanya berikhtiar. Yang menyembuhkan Allah SWT. Betul. Tak ada istilah Tok Pomo ni kaya bisa ke, Tok Pomo ni buah ke, Tok Pomo lepak ke, Tok Pomo tak boleh lawan. Yang boleh lawan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak manusia. Tidak sesekali manusia. Tak ada manusia boleh lawan kuasa Tuhan. Sebab awal penyakit kepada siapa-siapa sakit pun adalah Allah SWT. Itu nak ayat. Betul tak? Sebab apa? Jadi kenapa masih lagi tidak sihat? Ramai dah perawat ni mari berobat. Nanti dah. Kenapa masih tidak sihat? Sebab Allah belum mengangkat lagi penyakit ni. Sebab Allah nak uji lagi. Allah nak suruh kita cari lagi. Allah suruh kita ni bimbing lagi. Allah suruh kita bertobat lagi. Tak ada istilah Tok Pomo ni Tok Panda ke Tok Pomo koyak. Tak ada, memang tak ada. Ustaz ko, perawat ko, siapa-siapa saja yang merawat, mereka nak membantu. Nak membantu. Jadi kerja kita hari ni selesai dah, alhamdulillah. Dan jikalau benda tu masih pulak, metod biar tak selesai weh. Dan kita malam ni. Maknanya Kak Ji sebab tak selesai kita pun dah nak balik dah. Tok pun dah nak balik Penang dah. Jadi tak selesai lagi, maknanya Kak Ji kena teruskan rawatan susulan lah. Cuma saya scan tu belah, saya cakap direct lah. Saya scan benda ni ada lagi. Gitu. Pasal apa ada lagi tu? Pasal benda ni sihir ni bukan satu hari. Benda ni dah lama. Benda lama nak berobat, nak sial lalu memang dok be. Memang dok. Hamba biasa sakit lama, hamba tahu dah. Jadi kena buat rawatan susulan. Untuk berubat dalam maupun luar dan kita menawarkan racun-racun ataupun bisa-bisa yang berada dalam badan tu, kita kena rawat. Tak perawat tak kira ya. Aku mana? Dah. 7 hari ke? Boleh. Mana? Jadi lepas ni kalau nak berobat, mana orang nak cari kita tak pula lah, insya-Allah. Ataupun cari perawat-perawat mana boleh merawat. Benda sebati dah. Gitu dah, nak habis dah. Jadi minta tolong terima kasih juga kepada ustaz-ustaz daripada Selangor, Kuala Lumpur, daripada Perlis, daripada mana-mana, Tok Singa Penang, Tok Ijal Terengganu, mana fight malam ni. Juga sahabat-sahabat, doa-doa sahabat belakang sapa Allah atas sini. Bermakna benda tu berjaya dikeluarkan tadi. Benda tu pun ni lemah dah. Cuma dia tidak berdaya, dia nak lawan lagi, tapi torok dah. Tapi hamba yakin insya-Allah apabila kita ni terus merawat, terus mencari penawar, terus mencari penawar racun daripada sihir santet sebagainya tu. Insya-Allah lama-lama sihir ni akan leh, dan juga minta tolong pesakit ni zikir. Pesakit solat 5 waktu, zikir, solat tahajud, solat hajat, memohon kepada Allah supaya dia angkat segala penyakit dan diberikan segala kesembuhan di atas diri. Dan mengubah penampilan. Bertobat dan juga membantukan diri insya-Allah. Itulah obat dia supaya hamba mula hamba ni jahat juga. Hamba pun kaki gigi. Hamba pun besok menunda pelik. Nak beli ke semaya ni mula tak ikut mana juga. Kenapa Allah beri saya sakit 11 tahun? Pasal mudah ya, pasal diri saya tak betul. Saya banyak dosa. Nanti betul nak camu. Okey ke? Okey. Monggo ni. Okey. Okey ha. Tuk sama tu tuk. Dan Nayawi, apabila kita banyak dosa, kita kena bertobat, insya-Allah Allah akan mengangkat segala kesembuhan di atas diri kita. Takbir Allah.
Oh, anyway dia sebab macam aku tubuh dah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh beritahu share ni. InsyaAllah kita sama-sama merawat lah. Sama-sama kita mencari untuk kesembuhan insyaAllah. Jadi apa-apa siapa-siapa nak tanya boleh nak tanya soalan boleh komen lah. Saya nak jawab soalan sikit-sikit. Siapa botok tu? Mana botok lah? Orang nampak lah. Set kau tu. Rohia lah kau. Nak tega lah kau. Bermo. Makan nasi kanak tu. Okey, tukar hari lain. Doh ni weh, Khutbah Jumaat tu. Okey, siapa-siapa nak tanya soalan berkenaan dengan sihir ataupun mimpi ke, boleh tanyalah, saya jawablah sikit. 1, 2, 3. Tahu ni gambar ni. 1 ni. Saya tengok live tadi. Dia weh. Saya tengok live tadi, saya muntah keluar darah. Adakah saya sakit juga? Memanglah. Kalau kita tengok nama apa ni? Saya Marina Damia. Apa nama weh? Oh, tengah masak bentar. Kami kamar yang mana? Sama. Itu jadi itu kami suruh untuk ayah ayah. Saya ayah. Begitu kami mau. Betul eh? Ada lapu tak? Mu. Eh? Aku suruh mu ke pusing. Okey. Lawak kasar kau ya. Yo, muka yo. 1, 2, 3. 1, Kena bumbu malam. 2, Takbir! 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali. Okey, kamu. Yang maha mu ada. Habis lah. Okey. Orang mana? 1, bodoh lah. Tu. Acu tu kau duk tong je. Ya, Oh, dia ada kaki ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baikkan kecil lah tu. Dah, 1, 2, sekali lagi. Okey, tambah sekali. 1, 2, 3. Tangan tu kita kena sini. Okey. Satu baik. Tinggal makan ni. Ramai. Ni kita tok kamera ni. Tok steng. Tu steng ha. Minta maaf sahabat deh. Bye bye.